Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, barakallahu. Wassalam, selamat datang yang dah join. Okey, dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okey, barakallahu fiik, syukur kehadrat ilahi dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis hari ini, hari Rabu. Okey, jadi saya ucapkan selamat tengah hari dan juga salam hari Rabu. Okey, alhamdulillah hari ini dah masuk 1 September. 1 hari bulan 9. Alhamdulillah. Okey. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak komen yang pertama, Soft Toys. Nama FB-nya Soft Toys. Okey, Kak Mastura, Kak Suhaila, Kak Hayati, Kak Janilah, Encik Muhammad Sarif, Encik Hairul, Kak Linda. Silakan masuk, ahlan wa sahlan. Okey. Encik Adi, Kak Azimah. Okey, Kak Yonda, insya-Allah ahlan wa sahlan. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey, yang dah join hari ini dalam slot bacaan hadis. Daripada selatan, timur, utara, barat. Okey, daripada Singapura, daripada Thailand, Brunei, Filipin. Ada orang Filipin. Okey, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Insya-Allah, insya-Allah. Semangat Encik Sarif nak belajar apa hari ni, insya-Allah. Okey, tunggu. Okey, insya-Allah surprise. Taklah surprise sangat pun. Okey, hari ni insya-Allah. Baik, macam biasa yang dah hadir boleh tolong boleh tak tolong saya sharekan live ini? Boleh? Share banyak-banyak. Kita sebar kebaikan, pakat-pakat tekan button share, pakat-pakat kita sebar kebaikan, insya-Allah. Mantap-mantap, terima kasih. Kak Yonda dah share, Kak Hayati dah share, terima kasih. Okey, Kak Azimah dah share kerana Allah Ta'ala. Mantap-mantap. Alright. Ceria semua. InsyaAllah sama-sama kita ceria. Okey. Waalaikumsalam, Kak Marina. Silakan masuk, ahlan wa sahlan yang dah hadir bersama-sama. InsyaAllah hari ni saya nak tanya khabar. Macam biasa, sihat tak? Sihat tak hari ni semua? InsyaAllah. Mantap, terima kasih Kak Sarifah, Encik Hairul dah share. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Hari ni sihat. InsyaAllah saya doakan semoga dikurniakan kesihatan, dikurniakan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya doakan hari ini macam biasa, 1 hari bulan mungkin banyak urusan. 1 hari bulan biasa banyak urusan kan. Okey, jadi saya doakan semoga segala urusan dipermudahkan, insya-Allah. Semoga urusan hari ini selesai dengan mudah, insya-Allah. Dan saya doakan semoga urusan itu Allah selesaikan segala keperluan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rustila, silakan masuk. Sonyum kan? Bak kata Ustaz Fidaw, sonyum. Okey, silakan masuk. Okey, terbaik. Wah, dah share. Terima kasih. Mantap-mantap semuanya yang dah share. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Awal-awal dah share. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Jom. Hari ni kita nak zikir. Boleh? Kita nak berzikir. Kita nak basahkan lidah. InsyaAllah kita nak kuatkan hati kita. Kita nak kuatkan hati kita daripada hasutan, daripada godaan syaitan, insyaAllah. Sihat. Alhamdulillah saya sihat. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey. Abang Encik Adib masuk hospital. Oh ya ke? InsyaAllah semoga dipermudahkan. Semoga Allah beri kesembuhan. Ada kanser, insyaAllah. Okey, terima kasih Kak Fazilah dah share. Mantap-mantap, terbaik. Okey, insyaAllah
Okey, yang dah share sangat-sangat saya berterima kasih. Saya hargai. Okey, insya-Allah saya doakan semoga dimurahkan rezeki. Okey, dimurahkan rezeki. Rezeki kita sentiasa mengalir macam air zam-zam yang sentiasa mengalir. Insya-Allah semoga manfaat kebaikan yang lain datang kepada kita, insya-Allah. Okey, ada tak ahli baru? Ada tak ahli baru yang baru join hari ni dalam slot bacaan hadis? Okey, kalau ada, saya ucapkan selamat datang. Saya alu-alukan selamat datang dalam familymengaji.com. InsyaAllah bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Allahu Akbar. Okey, insyaAllah. Okay, jom kita zikir sama-sama hari ni. Boleh? Kita nak basahkan lidah, kita nak ingat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan ingat kita. InsyaAllah. Jom. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 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 InsyaAllah. Okay, boleh tak lagi satu kali round kita zikir? Okay, satu kali round sempena 1 September. Okay, jom kita zikir lagi sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya dapat rasakan vibe. Vibe. Okey, kita selawat, kita zikir sama-sama. Alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam Kak Jimat Rokia, silakan masuk. Okey, Kak Norida, Kak Harisum, Kak Norzila, silakan. Kak Kamsia, Kak Norma, Kak Zainab, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang baru join dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okey. Terima kasih Kak Marina dah share. Mantap, terbaik. Okey. Kau sibuk untuk masuk, tak apa, masak tengah hari. Okey, boleh, tak apa Kak Marina, insya-Allah. Okey, sambil dengar. Okey, insya-Allah dalam slot bacaan hadis hari ni, insya-Allah kita niat kerana Allah Taala, kita dengar, kita share untuk bacaan hadis ni kerana Allah Taala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Okey, mungkin setiap hari kita boleh upgrade ke amalan kita. Mudah-mudahan, insya-Allah. Okey, jadi hadis kita hari ini, kita nak sembang pasal apa? Kita nak sama-sama share pasal apa? Okey, hari ni tajuk kita ialah faedah solat sunat. Faedah solat sunat. Kak Azimah lunch break dah. Okey, faedah solat sunat. Kita nak tengok apa kebaikan solat sunat. Walaupun nama dia solat sunat, kan? Dia sunat, dia bukan wajib, tapi dia sunat. Tapi kita nak tahulah faedah solat sunat tu. Kan ada faedah ke? Banyak ke faedah solat sunat ni? InsyaAllah. Okey, sunat itu kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tak lakukan, kita tak dapat apa-apa. Dia tak dapat dosa, dia tak dapat apa-apa. InsyaAllah. Okey. Kak Hayati, hujan lebat ya ke? Kurang dengar ya suara saya, insyaAllah. Okey, boleh tak? Dengar tak? Saya cuba kuatkan. Waalaikumsalam Kak Nurul Ain, silakan masuk. Selamat tengah hari. Okey, jom kita mulakan slot hari ini. Faedah solat sunat. Betul tak? Solat sunat, banyak solat sunat. Betul tak?
Jadi kita nak tengok faedah solat sunat macam mana. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, yang dah masuk, yang dah join, jangan lupa pakat-pakat tekan button share, boleh? Teruskan share live ini, teruskan sebarkan kebaikan. Kita nak sama-sama rebut peluang nak sebarkan kebaikan, insyaAllah. Okay, baik, saya pusingkan kamera. Okay, jelas tak suara? Kuat tak suara saya? Okey. Alhamdulillah, terbaik-terbaik yang dah share. Terima kasih banyak-banyak. Okey. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aisyah, Kak Asiah, minta maaf. Silakan masuk Encik Mak Isa, Kak Saimah, Kak Khamsiah, Kak Ina Farina. Silakan insyaAllah. Mantap-mantap, teruskan share. Terima kasih yang dah share, terbaik. Baik, jadi okey, jom kita nak tengok faedah solat sunat. Teramat dengar suaranya. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Kak Azimah, hari ni buku lain saya guna, Kak Azimah. Okey, buku lain hari ni. Okey, saya tak guna Fadilah Amal. Okey, tak apa, boleh? Okey, jom kita tengok hadis hari ini. Faedah solat sunat. Kita nak tahu apa faedah solat sunat. Dia sunat, tetapi banyak tak faedah kita boleh dapat daripada solat sunat ni? InsyaAllah sama-sama kita tengok. Waalaikumsalam Kak Hasni, Kak Rusna, silakan masuk. Ahlan wa sahlan, insyaAllah. Baik, jom kita baca hadis sama-sama, boleh? Okey, boleh. Jadi hadis hari ini dalam 5 baris. Dalam 5 baris. Kita baca perlahan-lahan, kita baca sama-sama, boleh? Alhamdulillah, terima kasih yang komen jelas, terbaik. Baik, jom. Jadi hadis hari ini, kita baca hadis dahulu. An Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa inni taqatsa min faridatihi syai'un qala ar-rabu ghazza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawu ina fayukammalu biha man taqasa minal faridah summa yakunu sairu amalihi ala zalika. Sampai tersasul saya. Okey, alhamdulillah. Dapat baca dalam 5 baris hadis hari ini. Lebih kurang 4,5 baris hadis hari ini. Alhamdulillah. Okey. Okey, Kak Kamaria. Saya guna buku lain, Kak Kamaria. Kitab hadis yang lain. Boleh? Okey, tak apa, insyaAllah. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey, hadis hari ni sama-sama kita nak tengok tentang apa, iaitu faedah solat sunat. Kalau kita dah tahu faedah solat fardu, solat wajib, hari ni kita nak tengok faedah solat sunat. Okey, dia solat sunat je. Tapi banyak tak faedah kita boleh dapat daripada solat sunat? InsyaAllah. Okey, jom kita tengok.
diriwayatkan daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, maknanya diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Katanya, okey, apa kata dia? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda apa? Sesungguhnya perkara yang mula-mula sekali akan dihisap daripada amalan seorang hamba pada hari kiamat ialah solatnya. Kan? Betul tak? Seperti yang kita dah sedia maklum, nanti waktu hari kiamat, perkara yang akan dihisap, maksudnya perkara yang akan dihitung mula-mula sekali adalah solat. Allah akan tanya solat dulu. Okey. Jadi Nabi cakap apa lagi? Jika sempurna solatnya, maka beruntunglah. Kalau seseorang itu sempurna solat dia, maka beruntung dan berjayalah dia. Okey? Kalau solat itu sempurna. Okey. Dan jika solatnya rosak, bukan rosak tu maksudnya tidaklah solat tu sampai terbatal, cuma solat itu tidak sempurna. Okey, maksud solat rosak bukan solat tu terbatal. Okey, cuma solat itu tak sempurna, maka menyesal dan rugilah dia. Okey. Jadi kalau solat tu tak sempurna, macam mana kita nak top up dia? Macam mana kita nak sempurnakan dia? Nabi bagi cara dekat sini. Allahu Akbar. Nabi bagi cara lagi. Okey, jika ada kekurangan dalam solat fardunya, maksudnya solat wajib, solat harian dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintah. Okey. Allah perintahkan apa? Lihatlah, adakah hamba-Ku ini mempunyai amalan solat sunat. Okey, waktu hitung solat fardu tu, okey, kita hitung tengah hisap solat fardu, ada solat yang tak sempurna, ada solat yang kurang sempurna. Lepas tu Allah kata, cuba tengok amalan yang lain, ada tak solat-solat sunat? Jadi kita nak top up solat yang kita kurang sempurna, kita top up dengan solat-solat sunat. Besar tak dia punya faedah tu? Sampaikan dia boleh top up solat yang wajib. Subhanallah. Okey, jadi maka kekurangan solat fardunya akan disempurnakan dengan solat sunat. Begitulah seterusnya dengan amalan-amalannya yang lain. Subhanallah. Okey. Jadi satu solat fardu tu kalau kurang sempurna, macam mana kita nak tahu sempurna ke tak? Kan? Kita pun tak pastikan sempurna. Kita tak tahu solat tu sempurna ke tak. Tapi kita buat je solat sunat. Kita buat je solat sunat sebab kita nak top up solat sunat, solat fardu kita. Okey. Sebab dengan solat fardu, dengan solat sunat tu, solat fardu disempurnakan. Jadi sempurna solat fardu kita, insya-Allah. Okey. Dulu ada guru saya kata, cuba bayangkan satu baju. Sehelai baju tu ada koyak. Ada mungkin koyak sini sikit, koyak bahagian bahu sikit, koyak sikit. Okey. Waalaikumsalam Kak Zawia, silakan masuk. Kak Zalin, Kak Alaisah, Kak Wani, silakan masuk. Ahlan wa sahlan, insya-Allah. Okey, jangan lupa tekan button share, teruskan share, boleh? InsyaAllah dalam surat bacaan hadis kita tengok faedah solat sunat. Okey, bayangkan ada satu baju, tapi baju tu cantik. Baju tu cantik, cuma ada sedikit koyak bahagian bahu sikit, koyak bahagian bawah sikit. Lepas tu macam mana kita nak tutup koyak tu? Kita jahit. Betul tak? Kita jahit dengan kain yang lain. Kita tampal. Maksudnya kita tampal. Itulah perumpamaan yang guru saya bagi. Okey, solat tu umpama baju tadi. Tapi ada kurang dia. Ada koyak sini sikit, koyak sini sikit kan.
Tapi kita nak top up yang koyak tu, nak tutup dengan koyak tu, kita tutup dengan solat sunat. Okey. Jadi nampak sempurna jadi tak? Nampak sempurna baliklah baju tu. Okey, itu perumpamaan guru saya bagi dulu. Solat sunat ni. InsyaAllah. Okey, jom kita tengok keterangan. Okey. Jadi setiap orang hendaklah menghimpun seberapa banyak amalan-amalan sunat supaya dapat menampung mana-mana kekurangan dalam amalan. Okey, dalam amalan fardu. Okey. Waalaikumsalam Kak Fitana, Kak Alasawati. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan insya-Allah. Okey, jadi betul tak? Seseorang tu dia mesti banyak amalan lakukan. Dia mesti banyak amalan-amalan sunat, amalan fardu yang dilakukan. Tapi kita nak tampung mana-mana yang ada kekurangan, kita buat amalan sunat. InsyaAllah. Okey, ramai orang yang sering berkata bahawa kalaulah mereka dapat menyempurnakan solat fardu sahaja pun sudah beruntung besar. Okey, kita tak yakin solat fardu tu sebenarnya sempurna ke tak. Okey, betul tak? Kadang-kadang saya solat pun kita tak berapa yakin sempurna ke tak. Jadi top upkan dia dengan solat sunat. Okey. Kemudian solat sunat ni ialah amalan orang yang tinggi darjat dia. Subhanallah. Padahal dia solat sunat ni, amalan solat sunat. Tapi amalan tu dia adalah orang yang tinggi darjatnya. Waalaikumsalam Kak Nuraini. Silakan masuk. Tak apa. Okey. Terima kasih dah share. Mantap. Okey. Jadi dia punya amalan tu padahal dia sunat tu. Okey. Amalan orang yang tinggi darjatnya. Jadi memang tidak diragui lagi bahawa amalan fardu sahaja pun maaf. Okey. Jadi kalau dikerjakan dengan sempurna sudah sangat memadai. Okey. Namun untuk mengerjakan setiap rukun dengan betul-betul sempurna bukanlah satu perkara yang mudah. Betul tak? Contoh kalau kita buat kerja. Okey, contoh kita buat kerja, kita buat data. Contoh kita buat data kan. Kita nak buat data dengan sempurna tu susah, betul tak? Kita kena teliti satu-satu. Kita kena tengok data tu, takut ada yang salah. Kadang-kadang kita dah all out dah nak buat data tu, tapi mungkin ada salah sikit. Jadi maksudnya dekat sini kita nak buat satu kerja tu, setiap rukun tu nak sempurnakan dia bukanlah perkara yang mudah. Okey. Jadi sememangnya akan berlaku sedikit sebanyak kekurangan, akan ada sikit-sikit je. Jadi maka untuk menyempurnakan kekurangan dalam amalan fardu tidak tidak dapat macam mana ni? Okey, maka untuk menyempurnakan kekurangan dalam amalan fardu tidak perlu kepada solat sunat. Pelik-pelik ayat dia. Okey, maksudnya kita nak sempurnakan amalan fardu tu, kita kena top up dengan amalan-amalan sunat. Stres dibuatnya kata Kak Azimah. Okey. Jadi okey, kita tengok dalam hadis yang lain pula. Okey. Jadi solatlah yang pertama sekali difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah sedia maklum. Okey, solat ialah perkara yang difardukan oleh Allah. Dalam semua ibadat, solatlah yang mula-mula sekali yang akan dihadapkan kepada Allah. Okey, solatlah yang akan kita bentangkan, yang akan kita presentkan dekat Allah nanti. Solat adalah perkara yang pertama. Okey. Jadi dalam semua ibadat, solatlah yang mula-mula sekali dihadapkan oleh Allah. Dan solatlah yang
mula-mula sekali akan dihisap pada hari kiamat. Jadi sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam solat fardu, maka akan disempurnakan dengan solat sunat. Okey, ada tak amalan lain yang kita boleh top up? Okey, kalau solat fardu kita boleh top up dengan solat sunat. Ada tak amalan lain? Cuba kita tengok. Okey, sama juga dengan puasa. Puasa ini juga akan dihisap dengan cara yang sama. Maksudnya macam mana solat itu dihitung, macam tu juga puasa dihitung. Okey, kekurangan dalam puasa fardu. Puasa fardu yang mana? Puasa yang wajib yang kita puasa pada bulan Ramadan akan disempurnakan dengan puasa-puasa sunat. Okey. Amalan yang lain pun ada juga boleh top up. Puasa wajib, puasa fardu bulan Ramadan kan. Kita mungkin ada kekurangan dekat puasa tu. Kita top up dengan puasa sunat. Puasa sunat yang biasa kita boleh lakukan. Puasa hari Isnin dan Khamis. InsyaAllah puasa yang sangat orang kata familiar kan. Kemudian zakat. Lepas puasa, zakat juga akan dihisap dengan cara yang sama. Apabila semua amalan fardu itu dicampur dengan amalan-amalan sunat dan jika timbangan neraca amalan kebaikan, maksudnya timbangan itulah. Okey, timbangan kita amalan kebaikan akan menjadi lebih berat. Maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga dengan riang gembiranya. Okey. Sebab dia topak dengan amalan-amalan lain. Dia topak dengan amalan-amalan sunat, insya-Allah. Jadi sudah menjadi kebiasaan kepada Rasulullah sendiri bahawa apabila ada orang yang baru memeluk Islam, maka solatlah yang pertama sekali akan diajarkan kepadanya. Okey. Ini Ini amalan Nabi Muhammad dulu. Kalau ada orang nak masuk Islam, perkara pertama Nabi ajar dekat orang tu ialah solat. Sebab solatlah perkara pertama yang akan dihitung. Okey. Jadi dekat sini besar sangat faedah solat sunat tu. Sebab dengan solat sunat tu kita bukan sahaja dapat pahala solat sunat tu, tapi kita dapat top up. Kita dapat top up kekurangan solat fardu. Jadi sempurna solat tu. InsyaAllah. Okey. Banyak solat-solat sunat yang kita boleh lakukan, betul tak? Solat tahajud malam tu pun solat sunat. Okey. Solat apa lagi? Solat duha boleh. Solat-solat sunat. Okey, ada lagi satu solat sunat kita boleh lakukan, iaitu solat sunat rawatib. Okey. Apa itu solat sunat rawatib? Okey, saya nak tulis sikit boleh? Okey, solat, saya ingatkan. Solat sunat rawatib. InsyaAllah. Okey, solat sunat rawatib ni ialah solat sebelum dan selepas solat fardu. Solat sunat rawatib ni solat selepas dengan sebelum solat fardu. Okey, contoh solat fardu. Okey. Solat fardu. Solat fardu yang 5 waktu tu. Kemudian sebelum kita solat fardu, kita boleh solat sunat rawatib yang kita panggil dia sebagai qabilah. Qabilah. Okey. Dan selepas solat fardu, kita panggil dia sebagai ba'diyah.
Okey, ba'diyah. Ini antara solat-solat sunat juga yang insya-Allah kita boleh lakukan. Okey, solat fardu kita ada sebelum dia solat sunat qabilah, dan solat selepas solat fardu ialah solat ba'diyah. Okey, jom kita tengok. Kalau solat fardu, ini saja je saya share tau. Okey. Kalau solat fardu subuh, sebelum dia kita boleh lakukan solat sunat 2 rakaat. 2 rakaat. Okey, subuh. Sebelum kita nak solat subuh, kita boleh solat 2 rakaat. Solat sunat. Okey, sebab kita nak top up solat subuh ni. Okey, sebelum dia ada tak? Sebelum dia tak ada. Okey. Untuk solat subuh, selepas solat subuh tak ada solat sunat rawatib. Okey. Kalau solat zuhur, solat sunat, kita boleh lakukan sama ada 2 atau 4 rakaat. Sebelum kita nak solat fardu zuhur, kita boleh solat sunat sebelum dia. Okey. Selepas dia ada 2 rakaat. InsyaAllah. Okey, lepas solat zuhur, dah selesai solat zuhur, bagi salam, kita doa, kemudian kita bangun, kita lakukan solat 2 rakaat selepas dia. Kita nak top up. Kita nak top up solat zuhur kita. Okey, asar pula. Kalau asar, solat sebelum dia kita boleh lakukan 2 rakaat. Kalau selepas dia, selepas asar tak ada. Okey? Tak ada tau, dilarang. Jangan nanti kita solat tak boleh. Subuh dengan asar selepas dia memang tak ada. Okey. Kita masuk maghrib 3 rakaat. Kalau maghrib, kita boleh solat sunat sebelum dia 2 rakaat. Selepas dia, kita boleh buat berapa rakaat? Solat 2 rakaat juga sebelum selepas dia. Okey. Isyak yang terakhir. Sebelum dia, kita boleh solat juga 2 rakaat. Dan selepas dia, sama juga 2 rakaat. InsyaAllah. Jadi, inilah solat-solat sunat rawatib. Okey, insyaAllah. Sebelum, selain daripada solat sunat yang lain, kan, contoh kita tahu solat hajat, solat tahajud, solat duha, kan, tu semua solat-solat sunat. Jadi ini pun salah satu solat sunat rawatib. Orang kata solat ni boleh terus je buat, sebab waktu tu kita nak solat fardu. Okey, sebelum solat subuh kita boleh lakukan. Sebelum solat subuh kita boleh buat solat sunat rawatib ni, qabilah. Kalau selepas, kita panggil dia ba'diyah. InsyaAllah. Okey. Saja je saya share. Okey, alhamdulillah, terbaik. InsyaAllah. Jadi inilah faedah-faedah amalan solat sunat ni. InsyaAllah dengan solat-solat sunat, dengan amalan-amalan sunat, kita boleh top up amalan-amalan fardu yang kita lakukan. InsyaAllah, semoga dengan amalan-amalan sunat kita niat ni, semoga Allah, kita dapat redha Allah. Kita buat amalan-amalan sunat, kita niat nak dapat redha Allah, dan semoga dengan amalan sunat kita tu dapat top up amalan-amalan fardu kita. InsyaAllah. Subhanallah. Okey, InsyaAllah. Okey, semoga kita terus istiqamah melakukan kebaikan, terus istiqamah berebut. Okey, berebut untuk melakukan amal kebaikan, insyaAllah. Okey, solat hajat boleh tak kita buat lepas subuh atau lepas zuhur? Boleh. Solat hajat boleh buat. Kita nak buat solat hajat, dia tak ada tetap waktu. Boleh sama ada nak buat lepas subuh, sebelum subuh pun boleh. Ataupun lepas zuhur, insyaAllah tak ada masalah. Okey. Okey, terima kasih. Alhamdulillah.
Okey, terima kasih banyak-banyak yang dah bersama-sama hari ini dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah semoga bermanfaat. Semoga kita dapat tingkatkan amalan-amalan kita. Alhamdulillah. Baik. Okey, syabas dan terima kasih lagi sekali yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini. Okey, dan saya ucapkan terima kasih lagi sekali yang dah komen, yang dah like dan juga yang dah share. Terbaik-terbaik. Okey, terima kasih yang dah bersama-sama insyaAllah. Okey. Okey, nanti kita jumpa lagi dalam slot bacaan hadis yang lain. Sama-sama kita share, sama-sama kita tengok. Okey, apa lagi kita boleh sama-sama lakukan insyaAllah. Okey, boleh? Alhamdulillah insyaAllah. Okey, jom kita tutup bacaan slot bacaan hadis hari ini dengan tasbih kifarah serta suratul As. Kaedah ajar cara baca semayang. Oh, boleh. Kalau esok boleh kaedah. Esok saya insyaAllah saya cuba tunjukkan niat, macam mana niat solat sunat ni, insyaAllah boleh. Okey, insyaAllah hari ni kita tutup dulu. Kita sambung esok. Untuk slot bacaan hadis, jom kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Okay, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, insyaAllah. Okay, kaedah kalau nak nombor saya, kaedah boleh tekan tajaan baca Yasin tu. Okay, kalau tajaan baca Yasin itu nombor saya. Okay, kaedah boleh tekan nombor tajaan bacaan Yasin tu, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali yang dah bersama-sama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.